Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi pada hari ini saya akan menerangkan ataupun berkongsi sedikit ilmu berkenaan dengan HIV dan juga AIDS. Okay, saya kira masih ramai yang berada di luar sana masih belum faham apakah itu HIV, apakah itu AIDS dan apakah beza di antara HIV dan juga AIDS. Yang mana jika dulu kita sering lihat di media-media sosial, di kaca televisyen yang HIV ni dan juga AIDS adalah membunuh. Okey, dan semua orang takutlah dengan HIV dan juga AIDS ni. Tapi kita sendiri tidak faham apakah itu HIV, apakah itu AIDS. Dan saya percayalah bahawa kebanyakan orang merasakan bahawa HIV dan AIDS itu adalah benda yang sama. Jadi tujuan saya buat video pada hari ini adalah untuk berkongsi sedikit ilmu pengetahuan dengan masyarakat di luar sana yang mungkin tercari-cari apakah itu perbezaan di antara keduanya. Okey, baiklah. Pertama sekali kita akan lihat apakah itu HIV. Okey. HIV ni adalah sejenis virus. Yang mana jika kita tahu banyak virus-virus yang di luar sana yang mungkin ramai orang telah tahulah. Sebagai contoh kita ambil adalah COVID-19 ataupun COVID-19. Ia adalah sejenis virus. Dan juga kita ada virus-virus lain seperti contoh adalah kumpulan influenza daripada kumpulan influenza. Tetapi HIV ni adalah virus yang jenis berlainan daripada yang saya sebutkan tadi. Dia adalah sejenis virus yang mana kenapa virus ni kita takut dengan virus HIV ni. Okey, virus HIV ni apabila dia masuk dalam badan seseorang, apa yang dia buat adalah badan-badan kita ni, dalam badan setiap daripada kita ni, kita ada sistem pertahanan badan ataupun kita panggil sebagai immune system. Okey, dalam sistem pertahanan badan kita ni ada banyak jenis lah sel-sel yang berfungsi untuk mempertahankan badan kita daripada jangkitan virus, bakteria dan sebagainya. Jadi, apa yang virus HIV ni buat apabila dia masuk dalam badan seseorang, dia akan serang askar badan kita ataupun sistem pertahanan badan kita, yang mana secara lebih spesifik, sel yang virus ni serang kita namakan sebagai CD4 cell. Okey, jadi CD4 cell ni adalah bertujuan untuk sebagai pertahanan badan kita dan juga melawan penyakit-penyakit lain lah daripada apabila masuk dalam badan kita. Jadi HIV ni dia akan memusnahkan sel-sel CD4 kita ni tadi dan akan menyebabkan berlakunya penurunan bilangan sel CD4 dalam badan seseorang yang dijangkiti HIV. Bagi individu yang normal, yang sihat, yang tak ada virus HIV dalam badan mereka, jumlah CD4 dalam badan seseorang adalah di antara 500 hingga 1500. Tetapi apabila seseorang itu dijangkiti HIV, virus HIV ini tadi dia akan menyerang sel-sel CD4 tadi dan akan memusnahkan sel-sel CD4 ini. Dan apa akibatnya adalah bila banyak kemusnahan pada sel-sel CD4 tadi, badan seorang pengidap HIV itu tidak dapat menghasilkan cukup CD4 sel dan menyebabkan berlakunya penurunan dalam bilangan CD4 dalam badan pengidap HIV tadi. Yang mana apabila mencapai satu tahap, ini tempoh dia agak lama lah bukannya dapat HIV terus berlaku keadaan ini, tak. Dan tempoh ini adalah dalam keadaan tempoh yang lama selepas seorang itu dapat virus HIV. Badan dia akan mengalami penurunan jumlah CD4 yang banyak dan sehingga satu tahap yang mana bilangan CD4 sel tu akan berada kurang daripada 200. Okey, kurang daripada 200. Apabila keadaan ini berlaku, sel CD4 ni kurang daripada 200, banyak jangkitan-jangkitan opportunistik ataupun kita panggil opportunistic infection, jangkitan-jangkitan luar yang akan pesakit HIV ni dapat disebabkan bilangan askar ini adalah sangat rendah, iaitu bawah 200. Mungkin ada setengah tu mungkin 50, ada setengah itu mungkin 100, 120, tak kisahlah, tapi bawah 200. Antara yang biasa kuman ataupun jangkitan opportunistik yang pesakit HIV ni boleh dapat apabila bilangan sel CD4 ni rendah, antaranya adalah keputihan dalam mulut ataupun kita panggil fungal oral candidiasis, iaitu disebabkan oleh jangkitan kulat, dan juga mungkin berlakunya jangkitan otak, jangkitan paru-paru dan sebagainya. So keadaan di mana bila sel CD4 ni berada pada paras bawah 200, keadaan inilah yang kita panggil sebagai AIDS. Okey. So AIDS ni adalah satu peringkat
ataupun satu tahap. Jadi HIV ni tadi adalah virus yang boleh menyebabkan berlakunya AIDS. Okey, boleh faham dekat situ. So, bila sel CD4 ni berada pada paras yang rendah ataupun bawah 200, seseorang itu kita panggil mereka menghidap sindrom AIDS ataupun berada pada peringkat AIDS. Jadi sebab itulah apabila seorang itu dijangkiti HIV dan kita nak mereka segera dapatkan rawatan supaya kita boleh maintain ataupun kita boleh kekalkan CD4 dalam badan mereka pada tahap yang tinggi. Dan kita nak elakkan daripada jumlah CD4 ini berada terlalu rendah ataupun bawah daripada 200. Kita nak elakkan daripada mereka berada pada tahap AIDS, daripada mereka dapat jangkitan-jangkitan opportunistik daripada luar. Okay, so itu sahajalah perkongsian saya pada hari ini. Dan jika saudara-saudara sekalian ingin dengar lagi berkenaan lanjut berkenaan dengan HIV dan AIDS ni, boleh tinggalkan komen pada ruangan video ini. Terima kasih.